sejahtera kepada semua. Hari ini kumpulan kami akan mengundangkan tentang kekurangan kesetaraan kepada pendidikan jasmani dan sukan. Nama saya Gorong Jun. Nama saya Gwendolyn Indiru. Dan nama saya Ilentang Secing. Ini adalah isi kandungan kami, yaitu pengenalan faktor kekurangan kesedaran terhadap pendidikan jasmani dan sukan, cara menangani kekurangan kesedaran terhadap pendidikan jasmani dan sukan, kesan kekurangan kesedaran terhadap pendidikan jasmani dan sukan, rumusan dan juga rujukan. Sebelum kita masuk kepada isu-isu tersebut, marilah kita memahami apa itu pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang menjadi medium untuk menggalakkan perkembangan kemahiran, motor, kebolehan fizikal, pengetahuan, semangat kesukanan, tabiat gaya hidup sehat, dan pembentukan sosial dari segi mental, emosi, rohani, dan sosial untuk mencapai matlamat sistem pendidikan negara. Matlamat pendidikan jasmani adalah untuk membentuk pelajar yaitu sikap atau nilai kecerdasan jasmani dan kemahiran psikomotor, sehingga peserta didik menjadi matang dan berdikari yang kelak dapat digunakan dalam kehidupan seharian. Melalui penyertaan etik dalam pendidikan jasmani di sekolah, murid dapat mengamalkan gaya hidup sehat dan membudayakan pendidikan jasmani sebagai sebahagian daripada kehidupan harian mereka. Menurut Suhaija dan Zulfadli 2023, suka merujuk kepada sejenis kegiatan di mana manusia berjuang dengan diri sendiri, manusia lain, dan halangan semula jadi. Sukan juga boleh didefinisikan sebagai satu institusi sosial yang dipenuhi dengan permainan pendidikan yang bertujuan untuk perkembangan fizikal dan rohani. Melalui sukan, murid dapat mengeluarkan bahan-bahan kumuh yang tidak diperlukan tubuh badan pelaku melalui perpuluhan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan dasar satu murid satu sukan untuk mewajibkan setiap murid untuk menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Ini bertujuan untuk menyokong falsafah pendidikan kebangsaan ke arah melahirkan insan seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani, dan emosi untuk membudayakan sukan seiring dengan keperluan akademik. Pendidikan jasmani bertujuan untuk membentuk gaya hidup aktif dan sehat dan juga meningkatkan kemahiran sosial dan kognitif seseorang individu seperti kerjasama, komunikasi, kepemimpinan, dan semangat kesukanan dalam diri murid. Dengan melalui pendidikan jasmani, murid bukan sahaja berpeluang mempelajari teknik dan kaedah melakukan senaman dengan betul, malah mereka juga dapat diedarkan tentang kepentingan menjaga kesihatan tubuh badan secara menyeluruh. Pendidikan jasmani mengajar murid tentang aspek-aspek penting seperti pemakanan seimbang, kecerdasan fizikal, pengurusan stres, dan lain-lain yang boleh membantu mereka menghalang penyakit seperti obesitas dan diabetes. Namun, terdapat banyak murid yang tidak menarik minat diri terlibat dalam pendidikan jasmani dan sukan. Oleh itu, terdapat beberapa cara yang dapat dilaksanakan untuk mengenai isu-isu tersebut.
faktor yang pertama dalam isu tersebut adalah tindakan ibu bapa. Masih terdapat sebilangan ibu bapa yang sentiasa beranggap bahawa pendidikan jasmani dan sukan tidak memberikan sebarang kesan positif kepada anak mereka, disebabkan oleh ibu bapa tidak diadakan kepentingan pendidikan jasmani dan sukan. Mereka sering memandang rendah akan kepentingan subjek ini dalam pembentukan sosial dan keseimbangan hidup. Mereka sering mengutamakan pencapaian akademik semata-mata dan menganggap masa yang diperuntukkan untuk aktiviti sukan hanyalah membuang masa dan tidak menyumbang kepada kecemerlangan dalam peperiksaan. Sikap ini telah mendorong mereka untuk mengabaikan peranan pendidikan jasmani yang membantu anak-anak mereka membina tubuh badan yang sihat. Selain itu, tindakan ibu bapa yang sering menegur kegagalan anak mereka dalam mencapai keputusan cemerlang dalam akademik secara tidak langsung telah menyebabkan anak-anak mula memandang rendah dan melupakan kepentingan pendidikan jasmani dan sukan dalam kehidupan seharian mereka. Situasi ini berlaku kerana ibu bapa lebih menekankan kejayaan dalam peperiksaan sebagai ukuran utama kecerdikan dan masa depan. Akibat daripada sikap ibu bapa yang terlalu mementingkan akademik semata-mata, murid mudah mengabai pendidikan jasmani dan menganggap aktiviti sukan tidak berguna atau tidak memberi nilai tambah dalam akademik mereka. Sedangkan hakikatnya, pelibatan dalam sukan bukan sahaja membantu meningkatkan kecergasan tubuh badan, malah turut membina sosial diri dan disiplin untuk masa depan. Walaupun murid diadakan pendidikan jasmani adalah subjek yang penting, tetapi ibu bapa masih bertindak bahawa pendidikan jasmani adalah subjek sampingan. Bagi golongan ibu bapa ini, subjek akademik subjek utama seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains dianggap jauh lebih bernilai kerana hasil pembelajaran subjek tersebut diukur dalam peperiksaan dan lebih mudah dikaitkan dengan peluang pekerjaan dan kejayaan berjaya mereka pada masa depan. Akibat daripada sikap ini, ibu bapa kurang memberi sokongan kepada anak-anak untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan, malah ada yang beranggap masa yang diluangkan untuk pendidikan jasmani adalah satu pembelajaran dan tidak bermanfaat kepada anak-anak mereka. Sekarang Yung Jin akan teruskan pembentangan. Sikap guru terhadap pendidikan jasmani. Guru pendidikan jasmani merupakan guru yang menyebarkan pengetahuan awal kepada murid-murid tentang kemahiran pendidikan jasmani dan sukan. Sebagai seorang pendidik, guru pendidikan
jasmani. Mereka menyebarkan pengetahuan awal tentang kepentingan kecergasan, disiplin diri dan nilai-nilai murni seperti semangat kesukanan dan kerja berpasukan. Melalui bimbingan guru pendidikan jasmani, murid dapat mempelajari cara melakukan aktiviti fizikal dengan teknik yang betul dan selamat. Ini penting bagi memastikan mereka tidak mengalami kecederaan dan dapat menikmati aktiviti yang dilakukan. Selain itu, guru PJ juga berperanan untuk mengenal pasti potensi murid dalam bidang sukan dan membantu mengasah bakat mereka melalui penyertaan dalam pertandingan atau aktiviti kurikulum. Lebih daripada itu, guru PJ juga memberi pendedahan awal kepada murid tentang aspek kesihatan seperti kepentingan pemanasan badan dan cara mengurus tekanan emosi melalui aktiviti fizikal. Semua ini merupakan ilmu asas yang sangat berguna dan boleh diamalkan sepanjang hayat. Oleh itu, penghargaan dan sokongan terhadap guru PJ harus dipertingkatkan agar mereka terus bersemangat dalam mendidik generasi yang sihat, cergas dan berdaya saing. Yang kedua, guru merasakan subjek pendidikan jasmani yang tidak berguna dan kepentingan untuk mengajar pelajar pendidikan jasmani kerana mereka tidak melibatkan penilaian dan accountability. Sebahagian guru mungkin merasakan bahawa subjek PJ tidak sepenting subjek akademik. Tanggapan ini menjadikan sesetengah guru memandang ringan terhadap subjek PJ dan tidak memberikan komitmen sepenuhnya dalam pengajaran. Hal ini lebih ketara apabila guru bukan option, iaitu guru bukan option PJ yang ditugaskan mengajar subjek ini, yang hanya melaksanakan kelas PJ secara ala kadar atau menggantikannya dengan aktiviti lain yang tidak berkaitan. Kurang sistem penilaian formal dan accountability terhadap pencapaian murid dalam subjek PJ turut menyumbang kepada persepsi bahawa PJ adalah subjek yang kurang penting. Ini menyebabkan guru kurang bermotivasi untuk merancang pengajaran yang berkualiti atau menilai perkembangan fizikal dan kemahiran murid secara sistematik. Akibatnya, murid tidak mendapat manfaat sepenuhnya daripada kelas PJ, sekaligus menjejaskan kesedaran mereka terhadap kepentingan gaya hidup sihat dan kecergasan. Lebih membimbangkan, sikap sambil lewat guru terhadap subjek PJ ini juga memberi mesej negatif kepada murid. Seolah-olah subjek ini tidak berharga dalam pihak pentadbiran sekolah dan Kementerian Pendidikan, menekankan kepentingan PJ sebagai sebahagian daripada pembangunan holistik murid, serta memperkenalkan bentuk penilaian yang sesuai agar guru lebih bertanggungjawab dan bersemangat dalam melaksanakan tugas mereka. Yang ketiga, sikap tidak mengambil peduli dalam kalangan guru terhadap aktiviti sukan di sekolah merupakan salah satu punca utama kurangnya penyertaan murid dalam program atau pertandingan sukan yang dianjurkan. Apabila guru tidak menunjukkan minat atau sokongan terhadap kegiatan sukan, murid turut kehilangan dorongan dan motivasi untuk melibatkan diri. Situasi ini menyebabkan aktiviti sukan dianggap tidak penting sekaligus menjejaskan pembangunan sosial dan kecergasan murid secara menyeluruh. Sebagai contoh, ada guru yang tidak hadir atau memberi kerjasama semasa aktiviti sukan dijalankan seperti latihan rumah sukan, kejohanan olahraga atau pertandingan antara kelas. Tindakan ini menghantar mesej bahawa aktiviti sukan tidak bernilai atau sekadar aktiviti sampingan semata-mata.
Hal ini menjejaskan semangat murid, terutama mereka yang berbakat dalam sukan tetapi tidak dapat sokongan moral dan galakan daripada guru. Selain itu, sukan sekolah bukan sahaja bertujuan meningkatkan kecergasan fizikal tetapi juga berfungsi membina jati diri melalui nilai seperti disiplin, semangat kesukanan, kepimpinan dan kerja berpasukan. Tanpa sokongan guru yang aktif dan prihatin, semua nilai murni ini disuka disemai dalam diri murid. Justru penting bagi semua guru, iaitu bukan sahaja guru disiplin, guru pendidikan jasmani untuk memainkan peranan dalam menyemarakkan budaya sukan di sekolah. Kehadiran, kesorakan dan dorongan daripada guru mampu menyuntik semangat murid untuk menyertai aktiviti fizikal secara aktif sekaligus membina generasi yang sehat, cergas dan berdaya tahan. Yang ketiga, sikap murid terhadap pendidikan jasmani. Yang pertama, murid menganggap subjek PJ adalah subjek yang tidak penting. Ramai murid pada hari ini menganggap subjek pendidikan jasmani sebagai subjek yang tidak penting berbanding dengan subjek akademik seperti matematik, sains atau bahasa Melayu. Mereka melihat PJ sekadar sebagai waktu untuk berehat atau bermain, bukan sebagai satu komponen penting dalam perkembangan diri secara menyeluruh. Tanggapan ini menyebabkan ramai murid tidak memberi perhatian serius semasa kelas PJ berlangsung. Ada juga yang sengaja mencari alasan untuk tidak menyertai aktiviti seperti tidak membawa pakaian sukan atau mendakwa tidak sihat walaupun mereka sebenarnya mampu menyertai aktiviti tersebut. Sikap ini berpunca daripada kurangnya kesedaran terhadap tentang peranan PJ dalam membentuk kesihatan fizikal dan mental. Sedangkan PJ bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan tetapi juga melatih disiplin diri, semangat pasukan dan daya tahan mental. Jika murid terus mengabaikan kepentingan subjek ini, mereka berisiko mengalami gaya hidup yang tidak sihat yang akan membawa kepada masalah kesihatan seperti obesiti dan stres. Oleh itu, adalah penting untuk mengubah persepsi murid agar mereka sedar bahawa PJ merupakan sebahagian daripada pendidikan yang menyeluruh dan seimbang. Yang kedua, murid hanya dipengaruhi dengan aktiviti seni tari. Pada masa kini, murid cenderung untuk terpengaruh dengan aktiviti seni tari yang tidak melibatkan banyak pergerakan fizikal. Contohnya, permainan video, melayani media sosial, menonton televisyen dan lain-lain telah menjadikan sebahagian besar daripada rutin harian mereka. Aktiviti ini menyebabkan murid kurang berminat untuk terlibat dalam aktiviti fizikal seperti sukan, bersenam atau menyertai kelas pendidikan jasmani dengan aktif. Gaya hidup yang terlalu seni tari ini bukan sahaja menjejaskan tahap kecergasan murid, malah boleh memberi kesan negatif terhadap kesihatan mental dan emosi mereka. Murid yang kurang bersenam mudah mengalami keletihan, sukar untuk fokus dalam pembelajaran dan berisiko tinggi untuk menghadapi masalah kesihatan seperti tekanan darah tinggi dan kemurungan pada usia muda. Tambahan pula, pengaruh teknologi yang semakin meluas menjadi aktiviti fizikal kelihatan membosankan atau tidak menarik kepada sesetengah murid. Oleh itu, penting untuk pihak sekolah, ibu bapa dan masyarakat memperkenalkan pendekatan yang kreatif dan menyeronokkan dalam aktiviti pendidikan jasmani agar murid dapat melihat kepentingan dan keseronokan dalam bergerak aktif. Seterusnya, mengurangkan kebergantungan kepada aktiviti seni tari. Yang terakhir, murid tidak memahami kepentingan pendidikan jasmani dan kurang motivasi untuk melibatkan diri dalam aktiviti pendidikan jasmani.
Ramai murid menganggap pendidikan jasmani sekadar subjek sampingan yang tidak memberi kesan kepada prestasi akademik mereka. Mereka tidak menyedari bahawa pendidikan jasmani berperanan penting dalam menjaga kesihatan fizikal, meningkatkan kecergasan serta membantu mengurangkan tekanan dan membina kesemangat kerjasama. Disebabkan kurangnya pemahaman ini, ramai murid juga hilang motivasi untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti PJ. Mereka hanya ke kelas PJ tanpa semangat, bersikap sambil lewat atau sengaja mencari alasan untuk tidak menyertai aktiviti. Hal ini lebih ketara dalam kalangan murid yang kurang yakin dengan kebolehan fizikal mereka atau merasakan aktiviti PJ tidak sesuai dengan minat mereka. Kekurangan motivasi ini turut dipengaruhi oleh persekitaran yang tidak menyokong, seperti kekurangan gerakan daripada rakan sebaya, guru dan ibu bapa. Jika budaya sekolah lebih menekankan pencapaian akademik semata-mata tanpa memberi penghargaan kepada pencapaian dalam bidang sukan dan kecergasan, maka murid akan terus memandang rendah terhadap nilai PJ. Oleh itu, penting untuk semua pihak memainkan peranan dalam meningkatkan kesedaran murid terhadap manfaat PJ. Contohnya program kesihatan, aktiviti luar bilik ajar yang menarik, serta penghargaan kepada murid yang aktif boleh membantu meningkatkan minat dan motivasi mereka untuk melibatkan diri dalam subjek ini. Seterusnya, kami akan membentangkan tentang cara menangani kekurangan kesedaran terhadap pendidikan jasmani. Dalam menangani kekurangan kesedaran terhadap pendidikan jasmani, ibu bapa bertanggungjawab untuk memberi galakan dan sokongan moral kepada anak untuk aktif dalam pendidikan jasmani. Dengan itu, ibu bapa perlu meningkatkan kesedaran anak-anak berkaitan kesihatan dan pendidikan jasmani. Mereka juga perlu meluangkan masa bersama anak melakukan aktiviti fizikal dan menggalakkan anak mereka untuk menyertai kelab sukan atau aktiviti co-curriculum berkaitan dengan pendidikan jasmani. Selain daripada ibu bapa, guru juga bertanggungjawab untuk memberi pendidikan dan meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan pendidikan jasmani. Guru perlu meningkatkan kreativiti dalam pengajaran dan menggalakkan pelibatan murid dalam sukan dan aktiviti co-curriculum. Guru juga perlu menghargai dan memberi pengiktirafan kepada murid yang aktif dalam pendidikan jasmani dan bekerjasama dengan pihak sekolah serta komuniti untuk menganjurkan program kecergasan. Yang ketiga, peranan murid. Murid memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan pendidikan jasmani, iaitu PJ di sekolah. Perubahan sikap dan tindakan proaktif daripada murid boleh membantu membentuk persekitaran yang lebih sihat, aktif dan positif. Yang pertama sekali, murid perlu mengubah sikap mereka terhadap subjek PJ dengan menganggapkannya sebagai satu komponen penting dalam pendidikan, bukan sahaja waktu untuk bermain atau berseronok. Sikap positif ini akan menjadikan murid lebih bersungguh-sungguh dalam menyertai setiap aktiviti yang dijalankan semasa waktu PJ. Mereka juga akan lebih berdisiplin atau menghargai usaha guru dalam mendidik mereka tentang kesihatan fizikal dan mental. Yang kedua, murid juga boleh memainkan peranan dengan menyertai pelbagai aktiviti fizikal secara aktif, bukan sahaja dalam kelas PJ tetapi juga dalam aktiviti co-curriculum seperti kelab sukan, senarobik atau pertandingan sukan peringkat sekolah atau daerah. Penyertaan aktif ini bukan sahaja membantu meningkatkan kecergasan diri, tetapi juga memberikan contoh yang baik kepada rakan-rakan lain. Yang seterusnya, murid harus berusaha menambah pengetahuan mereka tentang gaya hidup sihat.
Mereka boleh membaca artikel, menonton video berkaitan kecergasan dan mendapatkan maklumat daripada guru PJ atau pakar kesihatan. Apabila murid memahami manfaat bersenam dan menjaga kesihatan tubuh, mereka akan lebih menghargai subjek PJ dan menjadikan aktiviti fizikal sebagai sebahagian daripada rutin harian. Di samping itu, murid juga boleh mengajak dan memberi galakan kepada rakan-rakan sebaya supaya mereka turut serta dalam aktiviti PJ. Sokongan daripada rakan sebaya boleh meningkatkan keyakinan dan semangat dalam kalangan murid yang pemalu atau kurang aktif. Ini akan mewujudkan suasana yang lebih harmoni dan saling menyokong dalam belajar maupun di padang. Yang keempat, murid digalakkan untuk mengamalkan gaya hidup aktif walaupun di luar waktu sekolah. Mereka boleh melakukan senaman ringan di rumah, bersukan pada hujung minggu atau menyertai aktiviti riadah bersama keluarga. Dengan mengurangkan masa menggunakan gadget dan meningkatkan aktiviti fizikal, murid dapat mengekalkan tahap kecergasan yang baik dan menunjukkan kesedaran yang tinggi terhadap kepentingan pendidikan jasmani. Seterusnya, kami akan membincangkan tentang kesan kekurangan kesedaran terhadap pendidikan jasmani. Pertamanya, dari segi fizikal, risiko obesiti dan penyakit tidak berjangkit seperti darah tinggi dan kencing manis akan meningkatkan. Hal ini dikatakan kerana apabila pendidikan jasmani tidak diberi penekanan secara sewajarnya, ramai murid tidak akan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti fizikal, malah akan meningkatkan risiko penyakit tidak berjangkit dan obesiti. Dan juga kecergasan dan kekuatan badan juga akan dijejaskan secara akan menurun. Pelajar akan mudah berasa letih dan lesu semasa menjalankan aktiviti fizikal. Dari segi mental dan emosi, pelajar mudah mengalami tekanan, kebimbangan dan kemurungan jika mereka tidak melibatkan diri dalam aktiviti fizikal secara aktif. Hal ini dikatakan kerana mereka kurang keyakinan diri dan motivasi untuk bergaul atau bersaing secara sehat. Pendidikan jasmani dia memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk nilai murni seperti disiplin, kerjasama dan kepimpinan. Jika aspek ini terabai, murid mungkin akan kurang peka terhadap kepentingan gaya hidup sehat dan tidak mampu mengurus tekanan dengan baik. Kesimpulannya, pendidikan jasmani penting dalam melahirkan individu yang sehat dari segi fizikal, mental dan emosi. Kekurangan kesedaran terhadap pendidikan jasmani boleh membawa pelbagai kesan yang negatif. Oleh itu, semua pihak terutamanya ibu, bapa dan guru dan juga melibatkan kumpulan swasta ataupun bahagian awam perlu bekerjasama dalam memupuk minat serta memberi sokongan kepada murid agar lebih menghargai pendidikan jasmani demi kesejahteraan diri dan masyarakat. Ini adalah senarai rujukan semasa kami mencari maklumat untuk menyiapkan tugasan tersebut. Sekian, terima kasih.